这里面呢有一个麦谱图，就是 ECU 里面存储的有麦谱图。Di dalam ECU itu ada diagram map-nya. 这就是我们通常说的数据。Inilah yang biasa kita bilang data. 那么控制喷油器什么时间喷油，喷多少油？ Jadi dia yang mengendalikan kapan mau nyemprot minyak, mau nyemprot seberapa banyak minyaknya. 那么呢，都是由这个数据 Jadi 来确定。 semua disetting dari angka ini, value-nya. 另外一个呢，就是喷油的正时。 Jadi satu lagi yaitu semprotannya, arah semprotan minyaknya. 在汽油机上叫点火提前角。点火就是你说那个火星塞发火要在上止点之前那个意思。 Jadi kalau di dalam dunia mekanik namanya itu istilahnya apinya nyala dulu dia baru semprot minyak. Kalau di dunia mekanik kayak di mobil bensin. 那么都是由 ECU 来确定的。 Semua ECU yang menentukan, mengatur. 大家知道，发动机的转速越高， Kita semua tahu kalau semakin tinggi RPM dari mesin, 这个喷油的正时，这个角度是更大还是更小？ sudut semprotan minyak itu semakin besar atau semakin kecil? Semakin maju. Semakin maju timingnya. Maju, 它的时间会更提前。对对 Betul sekali. 对，所以这些呢都是由 ECU 来确定的， Semua ECU yang kendalikan. 它非常的精确。 Sangat tepat, akurat ya. 我们以前大泵的用什么来调节呢？ Kalau dulu pakai pompa injeksi pom itu yang setting siapa? Yang ngatur waktu masuk minyaknya. Hah? Distributor tergantung gubernur. Iya. Gubernur ya. 它有一个那个注数的那个泵下面有一个东西，它在调节的。有一个离心式的机构机械，对，靠那个，所以那种的调节呢不精准。 Itu kurang tepat setelannya biasanya. Harus pakai mesin kan. 那么 Tetes-tetesnya itu loh. Setelan injeksi pom masih ingat kan? 那么现在这种呢就非常精准。 Nah sekarang yang versi ini itu sangat akurat sekali. Nyemprot berapa cc, nyemprot berapa. 所以大家想想看，以前那种大泵的柴油机，经常可以看到冒黑烟。 Kita lihat ya, dulu yang mobil-mobil injeksi pom itu bisa kelihatan asapnya tebel-tebel. Ya. 都见过哈。 Ya, semua tahu ya. 那么现在这个电控共轨的，你们见过冒黑烟吗？ Sekarang yang model gini, kalian pernah lihat gak yang asapnya tebel banget? Enggak kan? Enggak. Terlalu no power. 非常的环保。 Sangat go green ya, ramah lingkungan lah. 这个呢，就是它的一个基本的原理。 Ini teori dasarnya dari sistem minyak ini. 这个里面呢，就分为油路和电路两个部分。 Di sini ada jalur minyak sama jalur listrik. 让我像，这个图就比较有特点。那么我们先简单的看一下油路。 Kita lihat dulu ya jalur minyak. Tangki. 那么油箱里面的这个燃油呢，从油箱里面呢吸出来。 Jadi dari tangki minyak itu disedot ke pompa minyak. 那么在这一段呢，注意，它是真空的。 Jadi kita lihat ya di yang satu pipa ini vakum ya pipanya ya, nggak ada angin ya. 就是咱们说的是负压，压力是负的。 Jadi boleh kita katakan tekanannya itu minus. Iya. 那么在我们实车上呢，在我们的实车上呢，其实在车架上这个部位还装了一个滤清器。 Jadi sebenarnya di mobil itu di posisi ini kita sudah dipasang satu filter sebenarnya, filter solar. 我们有的这个维修手册上面呢，也把它叫做油水分离器。 Kalau ada beberapa manual book itu biasanya namanya disebut filter solar yang bisa pisah air. Water. Filter solar. 这个都很清楚吧？ Semua tahu ya. 那么 separate. 这个油水分离器的话，由于油密度比较轻在上面，水的密度比较重在下面。 Jadi karena kita tahu ya fisika ya, air itu lebih berat di bawah, minyak lebih enteng di atas. 那么只是通过沉淀这种方式呢，它们就分离了。 Jadi hanya dengan cara
pisah begini, tenggelam minyak airnya mereka udah pisah. 那么呢，我们就需要定期的把这个放水阀打开，把这里面的水呢给它排放掉。 Maka kita harus rutin buang airnya. Iya. 那么这个动作呢，原则上应该是由驾驶员来完成的。 Tapi sebenarnya tugas ini bukan tugas mekanik, tugas supir. 但是我不知道在印尼的话，驾驶员一般会放这个水吗？ Tapi beliau mau tanya, biasanya di Indonesia itu supir kerjain nggak yang ini atau mekanik yang kerjain? Tergantung 没有， driver. 一般都是维修员。如果说这里面的水过多了， Kalau air di dalam terlalu banyak, 那么水分顺着这个油可能就进到了整个燃油系统。 jadi air mungkin bisa masuk ke sistem pembakaran. 因为这个水的话呢，它的粘度非常低， Karena air ini dia nggak lengket ya. Enggak. 那么呢，就可能导致我们油泵里面的这些部件过早的就磨损了。 Jadi dia karena nggak lengket, dia nggak ada pelumas, menyebabkan onderdil yang di dalam pompa itu gesek, rusak. 这个事情非常简单， Padahal ini gampang banget, 但是呢，却非常的重要。 tapi ini sangat penting. 另外一个呢，就是我昨天看了我们这台车， Kemarin beliau udah lihat truk ini, 它的那个电子油泵好像是装在底盘的那个滤清器座子上。 jadi ada satu pompa solar kayaknya di sasis di situ deh dengan pompa minyak. 那么这样就非常有好处了。 Nah, kayak gitu ada kelebihan lagi. 在这个部位呢，加了一个电子油泵之后呢，那么这里就有压力往这个齿轮泵里面打油， Jadi di sini tambah tekanan dorong ke pompa minyak. 供油就非常容易了。 Jadi suplai minyaknya cepat. 另外还有一个呢，就是有了电子油泵之后，我们在系统保养的时候，你比如说更换滤清器的时候， Jadi berikutnya adalah pada saat kita maintenance ganti filter ini, 这里面进入了少量的空气， di dalam itu kalau karena ada pompa dorong terus, maka di dalam itu udaranya nggak banyak. 有了电子油泵，排气就非常容易了。 Jadi kalau ada pompa, buang anginnya cepat. Kan kita bilang solar tuh sering masuk angin kalau kelupaan isi solar. 过去我们排气不要把这个手给拧开， Dulu kita masih pakai pompa kan, buang Leading. manual pompa. 非常疲劳也非常脏。 Kotor dan repot mau masuk dalam pompa-pompa. Yang ini kan gampang. 好，这个电子油泵呢，大约就是点火所通电的时候呢，大约工作35秒到40秒左右。 Jadi begitu di start mesinnya bekerja antara 35 sampai 40 detik. Habis itu dia berhenti. 然后它就停止了，它不是一直工作。 Jadi dia bukan bekerja terus kalau pompa dorong itu, booster pump namanya. 然后这个油呢就到了齿轮泵， Nah, jadi di sini sampai ke gear pump solar. 经过齿轮泵的加压之后呢，就进入了滤清器。 Setelah lewat pompa gear pump ini masuk lagi ke filter. 那么这个滤清器呢，它的精度是非常非常高的， Ini filternya ini sangat halus yang ini. 因为我们的这个高压油泵啊，它内部的精度特别特别的高。 Karena pompa gear pump ini di dalamnya itu spare partnya juga sangat rapat ya. 目前可能是我已知的最高精度的机械部件。 Jadi boleh dibilang saat ini ya dari semua onderdil itu tingkat kerapatannya yang paling halus lah dalamnya. Spare part paling halus ini bagiannya. 那么如果说这个油里面有水或者杂质的话， Kalau pipa ini ada air ataupun ada kotoran, 那么就有可能把这个油泵注塞，过早的磨损。 bisa membuat pompa itu macet atau cepat rusak. 那么它磨损之后呢，这个它打出来的油压就达不到需求。 Jadi kalau udah rusak, tekanannya yang sampai ke sini udah nggak capai standar yang mau. 那这个发动机肯定就无力了。 Nah, makanya mesinnya nggak ada tenaga. 所以说我前面说的这些非常重要，但是 Maka di depan ini sangat penting sekali. 其实操作都是很简单的。 Sebenarnya pengoperasiannya gampang.
另外还有一个问题呢，就是在这里强调一下，就是更换这个滤清器滤芯的时候，一定要使用纯正配件。Satu lagi yang mau ditekankan sekarang ini, pada saat Anda ganti filter ini, pastikan merek Dongfeng. 东风。我不知道在我们印尼这个假冒的配件是否多。 Beliau tanya di Indonesia banyak nggak spare part palsu imitasi? Banyak.很多。在我们国内的话，这个假冒的滤芯儿满天飞。Di Tiongkok banjir barang-barang palsu. 那么假冒的滤芯儿呢，它里面的那个滤纸啊，那个滤纸 Kertasnya kalau yang palsu yang imitasi, 质量特别差。 kertasnya itu kualitasnya sangat jelek banget. 还有一个呢，就是这个接缝。 Terus kemudian kan dia body filternya itu ada sambungannya. 接缝它所采用的那个胶水质量特别差。 Sambungannya itu yang dipakai lemnya kualitasnya jelek banget. 那么呢，就有可能有一少部分柴油不经过这个滤芯儿，从这些缝隙直接就流走。 Jadi akan kemungkinan sebagian solar itu nggak terfilter lewat loss dari situ masuk. 那么呢，就给这个高压系统带来灭顶之灾。 Maka ini akan bikin bencana besar bagi si pompa ini. 所以说呢，这不是开玩笑的。 Ini bukan bercanda ya. 一定要使用纯正的配 Harus 件。 pakai yang asli, Dongfeng. 如果说使用了假冒伪劣的配件，造成了油泵的损坏， Kalau pakai yang palsu imitasi menyebabkan rusak, 是没有索赔的， tidak ada garansi. 因为就是说你们找我们东风厂家索赔， Kalau walaupun kita mengajukan klaim garansi, 我们呢又会去找这个油泵的供商索赔。 karena mereka juga akan bawa lagi ke pabrik yang bikin pom ini untuk dikomplain. 那么他鉴定之后，哦，这不是质量问题， Setelah dia validasi pabriknya, oh ini ternyata bukan masalah kualitas. 那么呢他就不会予以赔偿。 Maka dia tidak akan ganti ke kamu. 啥东西啊？ Mienpao. 啊，面包。 Mienpao jadi. Pipa. 好。 bukan pakai. 那么高压油泵呢，就打出高压油进入了油轨。 Jadi tekanan tinggi masuk ke ini ya. 那么把这个高压油呢，就储藏在这个油轨里面。 Jadi tekanan tinggi yang di common rail ini tekanannya sangat tinggi ya. 这个就有点类似于我们家庭里面那个自来水一样。 Itu seperti kita air pump yang di rumah kita ya. 每家每户是吧？那个自来水的压力都是一样的。 Jadi setiap rumah itu mungkin tekanan pompanya pumpnya air pumpnya sama. 那么这样的话呢，每个喷油器，它的喷油时间只要是一样的，它喷出的油量是一模一样的。 Jadi setiap nozzle semprotan ini asalkan tekanannya sama, setiap orang nyemprotnya sama jumlahnya. 另外呢，就是这边装了一个油轨压力传感器。 Kemudian di terakhir common rail itu ada sensor tekanan. 那么呢，这个电路一会儿再说吧。 Nanti yang jalur listrik nanti baru ngomong. 这边呢有一个限压阀。 Di sini ada safety valve ya, kalau tekanannya lewat, Return. dia break ya. Balik. 那么一旦油轨压力超过了它的界限值， Begitu tekanannya lewat dari nilai ini, 那么呢它就开启了， dia akan terbuka, 把油轨里面的一部分柴油呢从这里就回走了。 jadi dia akan buang balik minyak ini keluar, balik ke pompa. 那么油轨的压力呢就传导给了喷油器， Jadi tekanan ini dia akan disalurkan ke nozzle. 那么这个喷油器呢就和我们原来的机械的喷油器完全不一样。 Jadi nozzle injeksi ini sama nozzle dulu yang model zaman dulu beda ada caranya. 那么呢，当这个喷漆得到了电信号， Pada saat
nozzle sprayer ini dapat listrik, 那么呢，喷油嘴就向外喷油了。 dia akan semprot minyak. 所以我们也可以理解，喷油器就是一个电磁阀嘛。 Jadi sebenarnya nozzle ini cuma satu, kayak relay valve aja, buka tutup aja tugasnya. 这个喷油器啊，它内部呢也是非常非常精密的。 Di dalam ini, dalamnya itu juga sangat rapat, sangat halus. 它的精度不低于高压油泵。 Jadi tingkat kehalusan dalam itu nggak kalah sama pompa ini ya. 那么目前呢，就是我们中国国产的能力也造不出喷油器和高压油泵。 Saat ini dengan teknologi Tiongkok belum sanggup memproduksi ini dan pompa ini, masih beli dari 那 luar. 么目前这些呢，都是由德国的博士公司向我们提供的。 Saat ini masih beli sama Bosch Jerman. 那么就算是它在中国生产的， Ya walaupun dia sudah produksi di Cina, 那实际上呢，也是他德国人在我们中国开办的工厂。 jadi sebenarnya itu orang Jerman yang datang ke Cina buka pabrik di sana. 那么这些技术呢，都在德国人的手里。 Jadi teknologinya semua ada di tangan Jerman. 所以我说了这么多是什么意思呢？ Jadi yang udah ngomong begitu banyak maksudnya apa? 在正常的情况下，其实它们的寿命是非常长的。 Artinya dalam penggunaan normal itu nyawa mereka itu sangat panjang lifetime-nya. 但是如果说你的油品质量比较差， Tapi kalau kualitas minyakmu elek 或者是维护保养错误的， atau maintenance-nya nggak benar, salah atau pakai spare part yang nggak benar 或者使用了假冒伪劣 atau 的 pakai spare part yang nggak 配 ori, 件，那么就可能造成他们过早的损 maka 害。 kemungkinan akan memperpendek umurnya. 这块儿啊，在我们中国有很多的案例， Di sini ya di Tiongkok tuh sudah banyak contoh kasus kayak gini. 就是说，由于我们中国现在这个柴油啊价格特别高， Karena sekarang harga solar di Tiongkok tuh sangat tinggi. 那么呢，有一些客户呢就加一些质量比较低劣的柴油。 Maka ada beberapa customer tuh pakai solar yang low quality karena kualitas rendah. 他们为 Nggak sampai lama kilometernya. Ini 6 biji injeksi head sprayer rusak semua. 在中国的话，6个喷油器，当时他们告诉我可能要人民币12000， 6 6支。 6 biji, satu set 6 biji di Cina itu 1,200. 12.000 berarti kali 2.000 berapa? 24. 非常的贵。 Sangat mahal. Motor. 所以加了这个就是伪劣的这个柴油的话，不知道有没有涉及到1万多块钱。 Itu masih murah. Jadi kalau dihitung-hitung kalkulator, yang dihematin itu jangan-jangan jauh lebih ya kan rugi kan, ini lebih mahal daripada penghematannya. Pak boleh tanya Pak? Ya. Jadi kalau dari prinsipal Dongfeng sendiri sebenarnya untuk spek solar setan number berapa yang diwajibkan, dianjurkan? Karena kan kita tahu ya. 他问说东风官方那边有建议那个柴油是用什么样的规格？哦，这个问题问的也挺好的。 Pertanyaan bagus. 在我们中国的话， Di Tiongkok 我们只提倡客户去中国石化、中国石油这种就是国有的最大的这种加油站去加油。 Jadi kalau di Cina itu dia nggak ada spek apa, dia cuma menyarankan isinya di Pertamina. Kalau di Indonesia di Pertamina, nggak boleh di Shell, nggak boleh di BP, nggak boleh, cuma boleh di Pertamina contohnya. Iya. Itu kan yang punya negara BUMN. Nah, itu setan numbernya nggak tahu ya. Bro? nggak tahu saya nama namanya apa. 它的那个规格油的那个指标不知道。我们只能叫就是常温的，就是0号柴油。 0号，哦16完值0号。 16 katanya apa 0. Yang Nggak tahu Jumbo. spek. Kalau di Tiongkok gitu, 并没有其他的。 nggak ada yang lain-lain. Nah, 我的意思是，具体对于柴油里面的细节，什么成分啊、含量啊，我们作为汽车我们也不懂。 Jadi sebenarnya mereka yang produksi mobil itu juga nggak tahu kadar-kadar solar itu seperti apa. 我们只是建议客户到中国最大的品牌啊，品牌最大的那些加油站去 Mereka 加油。 hanya menyarankan customer Tiongkok isi di Pertamina
Pertamina aja untuk itu. Pemerintah punya. 你比如说， Contohnya, 如果客户这个燃油系统发生了故障，找我们索赔， kalau customer sistem pembakarannya rusak, cari kita mau klaim, 我们就首先需要客户提供加注柴油的发票。 pertama mereka cara klaimnya adalah harus minta customer nunjukin lu isi bensin di mana, struknya mana, struk lu di mana. 如果你加注的不是我刚才说的中国石油和中国石化， Kalau yang kamu isi bukan yang ditentuin di pom bensin itu, 那么基本索赔没有可能性。 tidak mungkin digaransi ya. 另外一个， Satu lagi, 有的客户说我没有开发票 oh aku nggak pakai nota, nggak pakai faktur. ，OK，我们也会对客户的这个油箱里的这个柴油取样进行化验。 Mereka pun nggak mau kalah, mereka ambil sampel di tangki minyak, dilebin nanti. 所以说了这些呢，核心的意思呢，就是说这个高压供轨系统，第一特别牛， Intinya yang dari semua kita cerita, ini sistem pembakaran tekanan tinggi ini sangat luar biasa hebatnya. 它的性能啊、质量啊都特别好， Kualitasnya, kemampuannya sangat bagus. 但是 Tapi 它特别贵， sangat mahal ini satu set ini. 它特别娇气 Dia ini sangat rewel alatnya. 啊！一旦你用了这个不好的柴油， Begitu kamu pakai solar yang kualitas rendah, 它不就有一点像咱们人类，比如说吃了不健康的食品， jadi kayak kita manusia lah, suka makan makanan yang nggak sehat, 喝了不健康的水， minum air yang nggak sehat, 跑肚拉稀， mungkin mencret, ya, dan lain Semua. sebagainya, kayak gitu. 一样 Rewel. 啊，一样的。 Sama teorinya. Kalau di beberapa engine dia ada sensor water injure, jadi dia bisa ngedetek air dalam. Oh iya, Kalau di wait. engine ini apa ada fitur yang sama? Bisa. 他是说这里有一个电流离水的啊水有水分离器有水分离。一般在仪表上面会有显示有水。以前的时候都有，有那个亮灯嘛。那我们这台车有这个设备。第一个是我们马上就可以到那个车上，等实习的时候或者休息的时候，大家去看有没有限速，有限速就有。 Nanti pada saat istirahat kita lihat filternya. Kalau ada kabel ada. 我只知道曾经是有过的， Dia cuma tahu dulu pernah ada. 但是具体出口到印尼的这个车有没有，不能确定。 Karena mobil yang diekspor ke Indonesia nggak tahu ada nggak kabel. Kayaknya sih nggak ada. Di filternya kalau ada kabel berarti ada sensornya. Kalau di Cina ada. Di sini ada. Kalau Cina itu. 这是为什么 Nggak 呢？ ada. Kenapa kayak gitu? 因为大家在买任何东西的时候都要便宜便宜便宜便宜便宜， Tapi karena semua orang pada saat mau beli barang maunya murah. Ya. 然后呢，要产品的时候呢，就要这也要带，那也要带，什么都要带。 Terus waktu mau minta barang, oh ini harus ada, ini harus ada. 这个无法实现。 Ini nggak bisa terkabulkan. 刚才就是你问的那个油水分离器，它的这个维护其实太简单了。 Jadi yang ditanyakan itu sebenarnya bagian ini maintenance sangat gampang. 放水阀一打开，是吧？ Buka kerannya, buangin airnya aja. 水放完，等流出柴油的时候， Airnya udah selesai buang, sampai netes solar, matiin. 把它拧上，完 Udah 了。 selesai. 说到这里，我想起一个事情， Sampai di sini dia kepikiran satu cerita. 当然这跟我们本次培训